'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan insya-Allah kita mulakan pengajian kitab Faridatul Faraid di muka surat 2. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyriqatan. Cetakan tu ditulis dengan musyrifatan dengan fa, dia qaf titik 2. Musyriqatan daripada isyraq. Hak umi dia ada macam hak umi. Fa ke qaf? Fa juga. Dia nak qaf. Bukan musyrifatan. Musyriqatan daripada isyraq masdar dia. Musyriqatan bi anwarit tauhidi wal yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid ni dia tidak datangkan terjemahan dia. Terjemahan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin, didatangkan terjemahan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim dia tidak datangkan terjemahan dia. Biasanya dalam kitab-kitab dia menterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah lagi amat penyayang. Ni biasa terjemahan lah. Bismillah dengan nama Allah. Kemudian biasa kitab dia akan takdirkan muta'allaq dia lah dengan nama Allah. Dengan nama Allah ni apa? Kalau pengarang kitab kau, aku memulai kitab ini dengan nama Allah, berharaf jar, maka tempat takluk dia, tempat sakut dia. Sebab pengarang kitab ni nak mengarang kitab Bismillah dengan nama Allah, yakni aku memulai kitab ini dengan nama Allah. Lepas tu samalah kita pun sama. Kita memulai satu perbuatan yang bernilai pada syarak, kita pun akan memulai dengan Bismillah. Maka takdir muta'allaq dia dengan perbuatan kita itulah. Kalau kita kata nak makan nasi, Bismillah dengan nama Allah, maknanya aku mula makan nasi ni dengan nama Allah. Gitulah. Dengan ni digantung kok mana ni, kait dengan mana dengan ni, dengan nama Allah. Jadi kalaulah hak kitab ni, tuan kitab Syekh Ahmad Al-Fatani, dia karang kitab. Jadi Bismillah, aku memulai kitab ini dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang pemurah lagi penyayang. Ini terjemahan biasalah. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim ni, kalau kita buka dalam tafsir, dia banyak dia punya terjemahan dia. Tapi biasa kitanya pemurah penyayang. Kalau dulu-dulu ada orang yang bawa, dia kata jangan terjemah dengan pemurah penyayang, sebab pemurah penyayang tu adalah sifat kita, pemurah penyayang. Contohnya kalau penyayang ni asalnya adalah riqqatun fil qalbi. Maknanya apa ni riqqatun fil qalbi ni? Halus dalam hati tu. Itu dia penyayang. Nak perasaan halus dalam hati tu.
Kan orang yang tak penyayang ni kan hati dia kasar. Orang panggil apa? Tak ada belas kesihan orang panggil. Di hati dia tak ada. Jadi orang penyayang ni dia ada satu apa? Riqatun fil qalbi ni ada satu sifat yang halus dalam hati. Hatu penyayang. Tu kita. Adapun terjemahan pemurah penyayang ni kita sebut tu jelah. Macam serupa tapi tak serupa. Yang hak kata mukhalafah bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk Allah ni, hak ni hak bersalahan kalau kata sama tu sama sungguh. Hanya sama pada sebutan. Sama pada sebutan banyak. Allah ada, kita pun ada. Sama tu. Ahli syurga kekal, Allah pun kekal. Kita ada sifat kudrah, kuasa, Allah pun kuasa. Kita ada kehendak, Allah berkehendak. Kita mengetahui, Allah mengetahui. Kita mendengar, Allah mendengar. Kita melihat, Allah melihat. Sama? Tak sama. Sebut tu samalah. Allah ada, kita ada. Ada Allah, ada yang wajib. Ada kita, ada yang harus. Takkannya sama. Ada Allah, ada yang wajib. Ada yang sedia kala. Ada kita ni, ada yang baharu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diadakan oleh Allah. Nanti akan datang. Sebelum tu tiada diadakan, akan datang kembali pula kepada tiada. Maka kita ni hanya sementara ada menengahi antara dua ketiadaan. Tak ada hak sebelum dan tak ada hak akan datang. Jadi ada macam kita ni sebelumnya tak ada, kemudian pun tak ada. Ada ni ada lah. Ada hanya tempat mazhar, tempat zahir kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah, ada yang hakiki. Ada yang tidak ada permulaan, ada yang tidak ada kesudahan. Takkan sama. Allah kekal, ahli syurga pun kekal, ahli neraka pun kekal. Kekal tu dikekalkan oleh Allah. Bukan sifat ahli syurga, bukan sifat syurga yang kekal. Kekal kerana Allah yang mengekalkan. Itu bukan kekal, bukan baqa' hakiki. Itu baqa' muqayyad saja, dikaitkan dengan Allah yang kekalkan. Jadi bunyi sama tapi tak sama. Mukhalafah, bersalahan, tak sama Allah Ta'ala dengan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkuasa, kita pun ada kuasa. Kita pun ada pilihan, kita pun ada perbuatan. Allah berkehendak, Allah melakukan. Kita berkehendak, kita memilih, kita melakukan, kita berusaha. Sama? Takkan sama. Sebab pilihan kita, perbuatan kita bukan pilihan dan perbuatan yang hakiki. Pilihan dan perbuatan kita itulah pilihan, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kita tak bekas sama sekali. Bahkan diri perbuatan kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan sama. Memanglah Allah letakkan sifat kudrah, Allah letakkan sifat tenaga di batang tubuh kita, betul? Kita merasai kita ada tenaga. Yalah, kadang-kadang kan kita jasa letih, mana tak ada tenaga lah tu. Kemudian jadi sihat. Allah letakkan tenaga di tubuh kita. Allah letak kudrah di tubuh kita. Kita ada sifat kudrah. Tapi kudrah yang ada di tubuh kita tu tak bekas sama sekali. Bergeraknya anggota tubuh kita bukan perbuatan kudrah kita, perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpegang kudrah kita yang menjadikan, itulah qadariyah. Hak qadariyah jabariyah tu. Apa qadariyahnya? Kita memberi bekah dengan
menggunakan kudrah, tenaga, rem yang Tuhan taruh dah di tubuh kita. Tapi maknanya perbuatan Allah hanya letak tenaga di tubuh kita, beres perbuatan Allah, selesai perbuatan Allah. Kemudian daripada tu kudrah, tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita umpama wakil Tuhan lah. Jadi tenaga tak pula yang lebih bekas. Itu akidah yang terpesong, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi walaupun kita Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kita ada kudrah, ada tenaga yang Tuhan letak, tapi kudrah kita tak bekas sama sekali. Jadi tak samalah walaupun sebut Allah ada kudrah, kita ada kudrah, takkan sama. Bunyi itu sama. Contoh pemurah penyayang. Pemurah penyayang ni, pemurah Allah umum kepada sekalian makhluk. Pemurah Allah Subhanahu wa taala. Kita pemurah juga. Pemurah apa? Pemurahlah harta-harta yang ada di kita tu, kita mudah-mudah je buat keluar. Harta yang ada di kita tu hak milik kita hakiki ke? Bukan hak kita. Allah pemurah ni beri belaka ni kepada semua makhluk Allah, sama ada beriman ke tak beriman ke, manusia ke binatang ke, Tuhan beri belaka tu hak memang hak Tuhan. Adapun kita ni pemurah, mudah je buat keluar duit. Contohnya duit mari mana? Rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan milik mutlak kita. Tapi panggil milik kita lah. Panggil milik kita, tapi bukan milik mutlak kita, milik sementara. Mana milik kita lah, orang lain tak boleh nak ganggu, tak boleh nak kosek. Sebab milik kita, tapi bukan milik hakiki, milik sementara sahaja. Tapi mari mana tu? Mari daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ni jadi pemurah, semuanya mari daripada taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama ke? Takkan sama. Penyayang Allah Subhanahu wa taala, penyayang Allah kepada hamba-Nya yang beriman di hari akhirat dengan memasukkan hamba yang beriman ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu penyayang Allah. Dah kita boleh masukkan seseorang ke dalam syurga kerana kita penyayang? Tak boleh. Maknanya walaupun bunyi macam sama, tapi tak sama dari segi hak sebenar-benarnya. Tak salah hak tu pemurah ke penyayang. Dia kata tak boleh terjemah pemurah penyayang. Lepas tu terjemah macam mana? Ar-Rahman terjemah dengan Ar-Rahman. Kita bukan terjemah begitu. Ar-Rahim terjemah dengan Ar-Rahim. Itu bukan terjemah. Tak boleh pemurah penyayang. Siapa peringkat? Ni karut belaka lah. Kalau kita kata kepada seseorang tu penyayang, syirik dah. Ibu penyayang, syirik. Sebab apa? Menyamakan ibu dengan Allah yang penyayang. Syirik dia kata. Sebut ibu penyayang kan, biasakan ibu-ibu yang penyayang, syirik. Kerana menyamakan ibu tadi ni dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan asma Allah Ar-Rahim, dia kata. Mana boleh sama tu? Takkan sama. Sama hanya pada sebutan sahaja. Jadi pemurah Allah kepada sekalian makhluk di dunia. Penyayang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mengasihani, Tuhan buat baik. Tuhan mengasihani, Tuhan buat baik kepada hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Jadi pemurah ni umum. Allah pemurah kepada sekalian. Sama ada mukmin ke, sama ada tidak mukmin, kafir ke, manusia ke, binatang atas dunia, Tuhan amat pemurah. Tuhan maha pemurah atas dunia ni. Sebab apa? Sebab nilai yang atas dunia, perkara atas dunia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dunia ni bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun nilai tu hanya seberat sebelah sayap nyamuk sekalipun, nescaya Allah Ta'ala tidak akan beri orang kafir minum walaupun seteguk air. Kalaulah dunia ni bernilai, nilai dia tu kalau kita timbang sama dengan sebelah sayap nyamuk, nescaya dunia bernilai si Allah Ta'ala, Allah tak akan beri pada orang kafir minum walaupun seteguk air.
Maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia tiada nilai. Sebab tu Tuhan beri kepada semua. Bahkan terkadang kita tengok orang kafir itu bagai-bagai hak didapat daripada rezeki yang dikurniakan, nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Itu Ar-Rahman. Dia umum kepada sekalian. Adapun Ar-Rahim, Tuhan mengasihani hanya kepada hamba yang mukmin di dalam negeri akhirat dengan dimasukkan hamba yang mukmin ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mengasihani hanya kepada hamba yang mukmin. Tuhan mengasihani hanya kepada hamba yang mukmin sebab pembicaraan kita di hari akhirat adalah iman. Pembicaraan di hari akhirat adalah iman. Persoalan barzah pun iman, akidah. Perkiraan sama ada seseorang kesudahannya, kematian dia husnul khatimah ataupun tidak, itu pun kira kepada iman. Sebab husnul khatimah, kalau kita dah minta semua tu, Allahumma khtim alaina bi husnul khatimah tu, kita minta Allah Ta'ala akhiri kita, sudahi kita dengan pengakhiran kesudahan yang baik. Apa dia husnul khatimah? Kesudahan yang baik. Kata Imam Asy'ari rahimahullah, husnul khatimah adalah al-maut alal iman. Itu husnul khatimah. Mati dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu husnul khatimah. Sebaliknya su'ul khatimah, mati dalam kekufuran, wal iyazabillah, itu su'ul khatimah. Itu kesudahan. Bahkan sekarang ini, sama ada Islam kita, sama ada ihsan kita bernilai ataupun tidak, bergantung kepada iman. Islam, iman dan ihsan. Islam dan ihsan akan bernilai, akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau ada iman. Jadi pembicaraan bukan hanya di hari akhirat, pembicaraan iman. Daripada permulaan agama kita pun pembicaraan adalah pembicaraan iman. Iman, kepercayaan, akidah, pegangan masing-masing. Itu pembicaraan yang pertama, ada pembicaraan iman. Kemudian mana-mana kitab pun samalah, akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana kitab. Sehingga kan kalaulah kita terjumpa satu kitab buku agama, tetapi tengok-tengok dalam tu tak ada bismillah, isi kandungan lalu dah hak dalam tu, hak kitab tu, maka kita kena tanggung, kena ihtimal pengarang tadi dia membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika memulai karangan tetapi tidak mencatatkan. Kena tanggung kau tu. Jangan kita buka kitab agama tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Apa pesen kitab ni? Bismillah pun tak ada ni. Jangan duk tomah kau tu. Kita kena tanggung pengarang tadi dia memulai kitabnya dengan bismillah, tetapi dia tidak mencatatkan bismillah. Termasuk juga mana-mana kitab sekalipun, dia tulis kitab ni bukan siap selalu. Maknanya makan masa. Tapi yang ada bismillah hanya di awal. Lepas tu hak sambung tengah tu. Jadi hak sambung tengah pengarang hanya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim pada bacaan. Di tulisan kitab tak ada lah, sebab dia boleh dimula-mula saja. Jadi makna ada juga orang yang dimulai kitab dengan bismillah hanya pada sebutan lidah saja tanpa ada tulisan. Kena tanggung kau tu. Tapi kebanyakan kitabnya kita maklumlah akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Kerana antara sebabnya yang pertama mengikut akan susunan Al-Quranul Karim. Susunan Al-Quranul Karim, yang mana susunan Al-Quranul Karim yang disusun pada masa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, yang mana susunan Al-Fatihah, Al-Baqarah, susunan itu adalah tauqifiyah, bukan ijtihadiyah.
Tauqif ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan ijtihad para sahabat. Jadi dalam Al-Quran kitanya, surah yang pertama adalah Al-Fatihah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Quran dimulai dengan ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab pun buat pasal macam hak dalam Quran jugalah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kitab agama, sebut kata kitab agama, hak dalam kitab tu adalah huraian, pengertian yang dimasukkan, yang diambil daripada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak Al-Quranul Karim hak asal dimulai dengan bismillah. Jadi kitab agama ni adalah kandungan pengertian pemahaman yang ulama-ulama muktabar ambil daripada Al-Quran dan hadis, maka dimulai pun dengan Bismillahirrahmanirrahim, macam sumber asal iaitu Al-Quranul Karim. Walaupun kita tengok dalam kitab agama tadi, satu ayat Quran pun tak ada, satu hadis Nabi pun tak ada, dalam kitab kecil dia cuma ambil pemahaman Al-Quran, maksud Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalaulah hak dalam kitab itu dia lepas daripada Al-Quran dan hadis, itu tak panggil buku agama, itu tak panggil buku syariat, itu buku rekaan agama, rekaan sendiri. Tapi kita panggil buku agama, buku syariat, mana kandungan dalam kitab tu adalah pemahaman daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ulama-ulama muktabar dia ambil pengertian Quran hadis bubuh dalam kitab secara khusus. Jadi maknanya hak dalam kitab ni adalah pengertian Quran. Jadi dalam Quran asalnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam kitab pun mengikut kaedah Al-Quran memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, serta beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramal dengan mafhum, bukan beramal dengan mantuk, beramal dengan mafhum hadis. Mafhum ni ambil dia faham hadis itu. Faham hadis itu maknanya mu kena mula dengan bismillah. Kalau mantuk ni maknanya kamu kena mulai dengan bismillah. Itu mantuk, mana Nabi kata direct. Hak mafhum ni Nabi tak kata direct, tapi maksud Nabi kata tu suruh mula dengan bismillah lah. Itu mafhum. Sebab Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setengah riwayat fahuwa aqta', setengah riwayat fahuwa ajzam. Tiap-tiap perbuatan yang penting pada syarak, kullu amrin, tiap-tiap pekerjaan, zibalin, yang bernilai pada syarak, yang penting pada syarak, yang dicita-citakan pada syarak, yang mana perbuatan tersebut tidak haram dan tidak makruh, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut yang pertamanya dan setengah hadis abtar. Abtar ni kalau kita kata gak terpotong ekor, tu abtar. Terpotong ekor, kudung ekor. Makna apa? Qalilul barakah, kurang keberkatan. Makna kalaulah perbuatan tu perbuatan yang bernilai pada syarak, nak mulakan perbuatan tersebut tapi tak mulakan dengan bismillah, perbuatan tu kurang keberkatan. Maksudnya apa situ? Mafhumnya apa situ? Kena mula dengan bismillah lah. Tapi Nabi ada kata tak, mulailah oleh kamu dengan bismillah. Nabi tak kata. Berarti dipanggil beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum hadisnya, Nabi cuma hak lafaz hadis, hak mantuk yang keluar daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya Nabi kata tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, perbuatan tersebut kurang keberkatan. Betul? Maksudnya apa? Kena mula dengan bismillah lah. Tapi ada tak Nabi kata gitu? Tak ada. Mafhum dia. Kita beramal dengan mafhum hadis. Jadi kalau perbuatan tu perbuatan yang bernilai pada syarak, tapi pakai buah aja, nak mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sepatah pun malah, maka perbuatan tersebut Nabi kata abtar. Abtar ni kalau binatang kok terpotong ekor lah, kudung ekor, maknanya kurang keberkatan. Maksud di situlah.
Dia abtar ni kalaulah manusia kalau sebut abtar adalah putus baka. Kalau manusia abtar ni putus baka. Mana putus baka? Kau panggil apa? Putus baka faham tak? Faham lah putus baka tu kalau manusia. Sebagaimana orang kafir tu. Tomok mana ni kata ke Nabi kita ni abtar. Kata Nabi kita abtar. Sebab apa? Sebab anak nabinya ramai. Tapi anak laki nabinya anak nabi ada laki ada puang, tapi anak lelaki nabi ni semuanya mati kecil belaka. Maka orang kafir pun kata nabi ni abtar, putus baka. Orang kafir kata ke nabi. Tuhan pun kata inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang kata kemung tu yang Muhammad, yang abtar, yang putus baka. Berapa putus baka? Dia mati kafir. Bila mati kafir, walaupun anak ramai mana pun tak ada manfaat. Ramai mana sahabat yang ayahnya mati kafir. Tu abtar tu. Anak menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang terkemuka juga. Tapi pada masa terdahulunya anak je ikut Nabi, ayah tak ikut Nabi. Jadi ayah tu abtar, walaupun anaknya ni sahabat yang mulia anaknya, tapi dah ayah mati kafir. Contoh Ikrimah, ayahnya Abu Jahal. Walaupun Ikrimah sahabat Nabi yang mati syahid, tapi adakah Abu Jahal ni dapat manfaat? Tak ada dapat manfaat. Itu dia panggil abtar. Mana orang yang kata kemung tu abtar, dialah abtar. Dia putus baka orang panggil. Sebab walaupun anak ramai sekalipun tak ada manfaat sikit habuk pun. Sebab dia mati kafir. Kita pun samalah. Kita pun sama. Tadi cerita bab khatimah, kesudahan. Kesudahan yang baik, mati dalam keadaan imannya selamat. Tapi kalau mati dalam kufur, abtar juga. Mati dalam kufur, abtar juga. Kita jangan faham mati kufur ni hak sembah berhala atau sah-sah dah mati kufur. Yang kita nak kena jaganya, kita ni hak Islam, yang kita warisi daripada mak ayah kita Islam kitanya. Adakah kita Islam yang beriman? Islam lain, iman lain. Islam warisi pusakai daripada ibu bapa, iman kepercayaan masing-masing. Adakah kita orang Islam yang beriman ataupun tidak? Kemudian orang Islam yang beriman, orang Islam yang beriman, ihsannya macam mana? Amal ibadahnya macam mana? Sebab iman tadi nak sempurna Islam dan iman, dia kena sempurnakan dengan ihsan, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Islam yang kita terima daripada mak ayah dan kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak ada ihsan, kita tidak melakukan ketaatan, kita banyak melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita tidak batal dengan kederhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi iman kita lemah. Iman kita lemah. Sebab nak kuat iman, nak mantap iman, nak sempurna iman, mari daripada ihsan, ketaatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita tidak ada ketaatan, kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, iman jadi lemah. Kalau kata tidak batal iman saat kita ni hidup, yang kita paling bimbang ketika kita nak mati. Sebab apabila iman kita lemah, rohani kita lemah, kita dalam kan tidak ada bekalan amalan, walaupun kita beriman, maka kita dalam keadaan lapar dan dahaga ketika nak mati, kesudahan. Hati kita bimbang menghadapi fitnah yang paling besar, iaitu fitnah dekat nak mati. Kita ni menghadapi dua fitnah besar. Yang pertama fitnah ketika nak mati,
Yang kedua fitnah besarnya fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni dihadapi oleh mereka yang hidup di akhir zaman. Satu lagi fitnah besarnya fitnah dekat nak mati. Kedua-dua fitnah ni fitnah akidah belaka. Sama ada fitnah dekat nak mati ataupun fitnah Dajjal adalah fitnah akidah. Jadi kita nak hadapi fitnah dekat nak mati ni. Jadi kalau kita dalam keadaan imannya ada tapi ihsannya tidak ada, amal ibadahnya tidak ada, maka ketika tu dalam keadaan lapar dan dahaga tu syaitan akan goda ketika tu, goda akidah, bukan goda syariat. Bukan dalam keadaan nazak nak mati, syaitan mari mu tak semayang sebab mu nak mati dah. Tak seduk mayang-mayang lah mu. Dah tu dah. Bukan godaan tu dah. Godaannya nak paling keimanan kita kepada kekufuran. Ni dibimbangi. Kalau iman kita lemah, kerana ihsan kita tak ada, maka dibimbangi ketika tu. Kalau syaitan berjaya ketika tu mengkufurkan kitanya wal'azabillah, maka itu dia panggil su'ul khatimah, mati dalam kufur. Sebab tu kita jangan buat mudah-mudah dosa-dosa ni. Alah, dosa kecil je, jangan main dosa-dosa ni. Berdosa ni akan membitik hitam hati kita. Kalau tu dosa kecil je, hak tu dosa kecil je. Dan mana besar? Ada kecil je. Walah, kalau kita memperkecilkan dosa kecil akan menjadi besar. Dia ada beberapa sebab yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar. Di antaranya kita memperkecilkan dosa. Alah, kecil je. Jadi dosa tu akan jadi besar. Sebab apa nak kena jaga ni dalam bab ni? Ni persoalan kekuatan kita menghadapi fitnah dekat nak mati. Syaitan pada masa kita nak mati ni diumpamakan serumuk hurung manisan. Serumuk hurung manisan. Pakat hurung belaka ketika tu. Sebab apa? Di situlah perkiraan. Sekarang kerja syaitan dah goda anak Adam ni, perdaya anak Adam. Anak Adam ni tergoda. Anak Adam ni terpedaya dengan hasutan syaitan. Turun. Kemudian mari keinsafan, bertaubat pula, menangis pula syaitannya. Lepas tu syaitan goda pula, turun. Kemudian kita mari keinsafan, kita bertaubat. Taubat semua kita ni, menangis pula syaitannya. Tapi kalau dia goda dekat nak mati, kalau berjayalah. Kalau gagal, tak ada lah godaan dia, habis setakat tu je. Lepas tu dia tekan sangat dekat nak mati ni. Sekarang ni goda lah, kita turut godaan dia. Kemudian kita mari keinsafan, kita bertaubat, Tuhan ampun dosa. Tempat dosa Tuhan bubuh pula pahala. Menangislah syaitannya. Itu hak godaan sekarang. Tapi hak dekat nak mati tu, hak itulah penentuan. Sama ada syaitan berjaya ataupun kita yang berjaya menghadapi ujian fitnah hak dekat nak mati tu. Hak tu hak ada iman. Tapi kalaulah Islam sahaja, pegangan pun tidak ada, berpegang dengan akidah yang terpesong, tambah pula kalau terpesong sampai tahap kufur, tak ada lah. Abtar jugalah. Abtar juga walaupun zahirnya orang Islam sekalipun. Sebab itulah orang yang mati ni ada 3 orang mati ni. Yang pertama mukmin soleh. Hak ni raudhatun min riyadil jannah. Ni tak ada kebimbangan dah ni. Mukmin yang soleh. Hak dalam ayat innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu, dah ada. Itu mukmin yang soleh. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Sesungguhnya mereka yang berkata, bermula Tuhan kami Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, summa istaqamu, kemudian istiqamah atas ketaatan zahir dan ketaatan hati. Hak ni fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan ketika nak mati dan enggak selepas daripada kita mati. Tak ada kebimbangan. Hak mukmin yang soleh, raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun syurga. Yang keduanya mukmin yang derhaka. Yang ketiganya mati kufur. Yang ketiga ni abtar. Mati kufur ni abtar. Mana kalau dia dalam keadaan pegangan dia kufur, abtar. Kalau dia beriman tapi dia tidak ada ihsan, imannya lemah, dia terpedaya dekat nak mati wal azabillah pun ni kufur, abtar. Yang keduanya
mukmin yang derhaka. Masa dia mati itu dengan kurniaan Allah, dia selamat dengan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hak mukmin yang derhaka ni dia akan diseksa di alam barzakh, tapi masih lagi ada harapan. Sebab mukmin ni walaupun derhaka sekalipun dia tidak abtar. Maka anak-anak cucu amal ibadah apa semua dapat pahala ke dia. Kemudian sedekah jariah dia semasa hidup, pahala. Kemudian doa orang-orang yang hidup, orang-orang soleh yang hidup, yang sentiasa berdoa keampunan kepada sekalian orang mukmin, sama ada hidup ataupun mati tu. Tuhan perkenan doa anak cucu hak Tuhan perkenan, maka siksaan barzahnya akan diangkat sedikit demi sedikit, akhirnya lepas daripada siksaan barzah. Itu golongan kedua. Tapi kalau hak yang ketiga mati kufur, abtar. Tu abtar. Mana apa? Putus baka. Tu abtar. Jadi macam orang kafir tu, ni tu abtar. Yang kita nak jaga ni kita orang Islam yang semayang tak tinggal, yang puasa tak tinggal. Macam mana pegangan kita? Adakah kita ni betul-betul berpegang dengan akidah yang sebenar, akidah Ahlussunnah Jemaah, ataupun tidak? Dalam bab akidah ini kepercayaan masing-masing berpandukan kepada pengetahuan masing-masing. Dalam bab pegangan tak boleh nak tiru orang. Semayang tu macam boleh tiru juga, betul tak betul tu cerita lain lah. Nampak macam boleh tiru je. Tapi akidah nak tiru siapa? Akidah ni kepercayaan masing-masing berpandukan kepada pengetahuan masing-masing. Jadi abtar, hak dalam hadis tu maksudnya terpotong perbuatan yang penting pada syarak yang tidak dimulai dengan bismillah. Jadi perbuatan tu abtar, terpotong ekor, aqta, terpotong. Itu makna kurang keberkatan. Jadi untuk dapat keberkatan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia kalaulah kita buka dalam kitab-kitab huraian berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim ini memang panjanglah. Dihurai satu-satu daripada asma Allah, lafzul jalalah, Allah tu sendiri. Apa pengertian Allah tu sendiri panjang. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian berkaitan dengan memulai dengan bismillah, kemudian berkaitan dengan hukum kita memulai sesuatu perkara dengan bismillah. Dia ada hukum dia memulai satu perkara. Hak Nabi kata tu perbuatan yang baik, perbuatan penting pada syarak, mulai dengan bismillah. Mulai dengan bismillah ni ada hak wajib, ada hak sunat, dan ada yang haram kita memulai dengan bismillah, ada yang makruh kita memulai dengan bismillah. Hak wajib kita memulai dengan bismillah tu hak bismillahirrahmanirrahim, hak Fatihah kita itulah. Sebab kita bermazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama daripada 7 ayat Fatihah kita baca tu. Ayat yang pertamanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Walaupun jumhur mazhab yang lain, bismillah di awal Fatihah tu bukan satu ayat daripada ayat Fatihah. Walaupun ijma' ulama ayat Fatihah ada 7. Fatihah ada 7 ayat, itu ijma' ulama, tak ada khilaf tu. Sebab tu Quran yang kata Fatihah dia ada 7 ayat. Walaqad ataina sab'an minal masani wal Qur'anal azim tu. Sab'an minal masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang tu. Fatihah dah tu 7 ayat, ijma' ulama. Fatihah 7 ayat. Tapi kalaulah mazhab-mazhab yang mana ayat yang pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin, kurang satu nak jumlah 7 macam mana? Dia yang ke-6, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, yang ke-7. Itu ayat lain. Itu ayat yang ke-7. Kita dah. Ini siratal ladzi itu ayat yang ke-7. Jadi 7 ayat ijma' ulama. Yang khilafnya Fatihah tu ayat yang pertama ataupun alhamdulillah ayat yang pertama. Kita bermazhab Syafi'i, kita maklumlah. Kita wajib memulai Fatihah kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu hak wajib kepada kita lah.
Hak sunat-sunat tu tadilah perbuatan-perbuatan yang bernilai pada syarak. Kita mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Melainkan perkara-perkara tadi ni yang mana perkara tu perkara yang penting pada syarak, tapi zikir semata-mata. Zikir, contohnya kita kata azan dan iqamah, itu dipanggil zikir semata-mata. Maka tidak disunatkan memulai azan dan iqamah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat. Kita nak bang Bismillahirrahmanirrahim, tak sunat. Ataupun memang dia sudah ada, yang mana sudah ada bacaan yang dituntut memulai dengannya. Macam solat dituntut memulai dengan Allahu Akbar. Itu solat. Dimulai solat dengan Allahu Akbar, khususiyah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummah-ummah terdahulu ada dimulai dengan tasbih, tapi ummah Nabi kita dimulai dengan Allahu Akbar. Jadi solat ni benda yang bernilai pada syarak, tetapi dia sudah ada hak permulaan dia. Apa permulaan dia diperintah? Dimulai dengan Allahu Akbar. Maka tak sunat mula dengan bismillah. Jangan nak sembahyang Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tak sunat. Sebab dia ada permulaan dia dah. Permulaan dia dengan Allahu Akbar. Jadi macam azan iqamah tadi ni, ini zikir semata-mata. Tidak disunatkan kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia nak azan dia iqamah, dibaca bismillah juga, tak jadi berdosa. Tapi tak sunat gitu yalah. Kita ni kan kadang-kadang orang nak bang tu bunyi di speaker tu macam-macam baca dia. Macam-macam dia baca. Dia sebelum azan tidak ada sebarang bacaan. Sebelum azan tidak ada sebarang bacaan. Apa bacaan pun tidak ada, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Selawat pun tidak ada. Yang adanya adalah selawat sebelum iqamah. Sebelum iqamah, bagi pandangan Imam Nawawi, ada selawat sebelum iqamah. Jadi nak qomat, selawat dua sekali baru qomat. Sebelum azan tidak ada walaupun selawat sekalipun. Itu pandangan Imam Nawawi. Dia itu dipanggil zikir semata-mata, bismillah pun tidak ada. Kalau baca macam-macam tu tak kata berdosa lah, cuma tidak disunatkan. Dia tidak ada. Sebelum azan tidak ada sebarang bacaan yang disunatkan pada kita, termasuk bismillah pun tidak disunatkan, selawat pun tidak disunatkan. Kemudian kalau perbuatan tu perbuatan haram kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim lah. Perbuatan haram, nak buka pintu rumah orang nak curi, Bismillahirrahmanirrahim. Yelah, nak jadi aku ada barang dalam kan, buka saja kan. Hukumnya haram. Haram ni jikalau dia tidak kosak nak menghina nama Allah. Dia nak kerja jahat, nak curi. Nak curi, aku nak bunuh nama Allah situ. Nak Bismillahirrahmanirrahim, kosaknya nak hina nama Allah. Kafir ni, wali'azabillah. Jangan duk main gitu. Dia nak tulis nombor ekor. Ni, tulis nombor. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Dia apa? Biar nombor tu naik. Biar nombor tu kena pun baca. Hukumnya haram. Tapi kalau kosak nak menghina nama Allah, ketika dia tulis nombor ekor, maka murtad dia, wali'azabillah. Benda haram jangan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dah boleh buat haram. Buat haram mana boleh. Jangan salah faham pula. Nak curi boleh pun, tapi jangan baca bismillah sudah. Jangan salah faham. Hak curi tu tetap dah tu. Hak judi nombor ekor tetap dah. Dia pergi baca bismillah jadi 2 kali haram pula. Haram tu kalau tidak kosak menghina. Kalau kosak menghina habislah. Dah. Nak buat gapa-gapa pun bismillah. Nak buat gapa-gapa kan bismillah. Tengok juga nak buat gapa. Kalau benda tu bernilai pada syarak, tak haram, tak makruh, bolehlah baca bismillah. Mana makruh? Nak tengok kemaluan. Lama tak tengok, dia pun nak buka Bismillahirrahmanirrahim, dia pun tengok. Tu makruh. Makruh. Ini makruh hak zati lah, makruh asal. Lepas tu kan pula kita jenis makan budu, makan peta, makan jering tu. Tu makruh juga tu. Itu hukum asalnya tidak makruh. Makan perkara harus. Makruh kerana ada sebab lain. Kenapa makruh? Kerana jadi busung. Itu makruh sebab lain. Maka tu sunat baca bismillah. Dia makan bukan benda makruh. Makan perkara harus.
Makruh kerana dia makan benda yang menyebabkan jadi bau. Makruh kerana bau tu. Kalau boleh buat peta jering tu, buat orang tak tahulah. Ni cerita je ni, tak boleh buat sekali dah. Dia buat guna-guna ni. Dia salah ke dia, tak kira lah. Dia proses. Jadi peta jering tu tak bau apa-apa dah. Tak makruh lah. Sebab makan harum. Makan harum. Nabi kata makan bawang tu. Bahkan bawang, hak Nabi larang. Nabi kata orang makan bawang, jangan kamu datangkan ke musalla kami tu. Makan bawang metah gitu jadi bau. Bukan makan bawang tu. Kalau makan bawang tu makruh, habislah orang hak makan tumis-tumis tu makruh belaka tu kan bawang belaka kan. Tu bawang hak masak, dia tak jadi busuk, maka tak makruh lah. Jadi makna makruh bukan kerana makan bawang. Makruh bukan kerana makan peta jering. Makruh kerana menyebabkan bau. Jadi makna kalau boleh buat cara-cara manalah jadi tak bau peta jering wah kedah tu, jadi tak makruh. Jadi yang ni panggil bukan makruh asal, makruh kerana sebab lain. Maka kita nak makan benda seumpama ni, sunat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Kita nak ambil sempurna kelas pertama ni. Kita ambil dengan tajuk Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi kalau duduk pondok Bismillahirrahmanirrahim ni 2-3 kelas lah. 2-3 round, 2-3 sesi. Panjang pas dah kitab panjang dia faham. Sebab Bismillahirrahmanirrahim ni. Mana 2-3 sesi tu bismillah je lah. Kita padang lah. Ambil kodoh-kodoh. Ambil keberkatan kitab yang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim amalan kita sama-sama dah. Biar kita kena faham juga lah sedikit sebanyak berkaitan dengan apa maksud makna Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga berkaitan dengan hukum hakam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai pula minggu depan dengan Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.